Baik, kita telah sampai ke kaedah 114. Kita akan bincang kaedah ke 114, iaitu mahma amkan hamlu kalam syari' ala tashri' lam yuhmal ala mujarrad al-ikhbar an al-waqi'. Selagi kalam syari', yakni kalam Allah di dalam Al-Quran, itu maksud syari', boleh dipakai untuk syariat, yakni untuk hukum syariat, maka ia tidak harus dipakai dengan arti menceritakan tentang sesuatu perkara yang berlaku semata-mata. Tidak begitu. Bahkan kita pakai dengan makna ada hukum lah tu di sebalik. Kalau cerita-cerita saja, tidak gitu. Baik. Keterangan. Ini Fatih baca. Keterangan, Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh dengan hikmat. Ia diturunkan untuk memimpin, memandu dan membimbing manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggunakan di dalam Al-Quran pelbagai cara dan gaya bahasa untuk tujuan itu. Kadang-kadang ia menyuruh dan melarang, kadang-kadang ia menghibur dan mengancam. Dan kadang-kadang pula dia membimbing manusia kepada kebenaran dengan mengemukakan kisah-kisah dan bermacam-macam perbandingan. Sebagaimana boleh disimpulkan hukum hakam agama daripada perintah dan larangan Allah yang terang di dalam Al-Quran, begitu juga ia boleh disimpulkan daripada kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakan di dalamnya. Ini juga bahkan merupakan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran. Lihatlah di bawah ini beberapa contohnya. Sekejap. Kalau perintah tu kita jelas dah. Misalnya kita kata aqimus salat, suruh mendirikan sesuatu, ajaran agama lah, sembahyang, jelas. Wa atuz zakat, la taqrabuz zina, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu larangan. Larangan tu berupa hukum lah tu. Tak boleh makan harta sesama kita dengan cara yang tak betul. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Misalnya, itu larangan. Itu jelas. Tapi apakah kita ingat hukum syariat ini boleh disimpulkan daripada ayat-ayat larangan dan suruhan atau perintah seperti itu sahaja? Dan ayat-ayat kalau cerita, kalau perumpamaan, tidak boleh diambil hukum syariat daripada situ? Jangan fikir begitu, kan? Jangan fikir begitu. Kalau cerita lain mungkinlah boleh, tapi kalau Quran tidak. Sebab ia adalah kalam Allah penuh dengan mukjizat. Di sebalik cerita pun dia ada hukum juga di situ. Dapat disimpulkan hukum hakam. Lihat di bawah ini beberapa contohnya. Contoh, baca. فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Bermaksud, lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka menaiki perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Surah Al-Kahfi ayat 71. Walaupun ayat ini zahirnya hanya menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, namun boleh juga disimpulkan daripadanya satu kaedah dalam hukum agama, iaitu keharusan merosakkan sebahagian daripada sesuatu demi mengekalkan keseluruhannya. Itu hukum yang boleh diambil. Dan bukan satu saja. Yang lain-lain boleh. Misalnya, akhraqtaha litughriqa ahlah. Lam tu orang panggil lam aqibah. Lam lil aqibah. Litughriqa ahlah. Sebab itu dalam terjemahan sedang akibat perbuatan itu. Akibat kamu membocorkan perahu itu, ia menenggelamkan penumpang-penumpang. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Dosa atau perbuatan macam itu, kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan jadi berlaku kerosakan kepada orang lain, itu satu dosa, satu kesalahan. Boleh disimpulkan. Misalnya, budak-budak main mengecut, sebab tak lama nak kaya ni kan, bimbang. Yang main mengecut, main bocor tu ada jenis jet kan, jauh pergi tu.
Begitu kalau kena baju, hangus baju. Kalau rumah-rumah sampai itu, rumah atap hangus. Sekarang ni pun kalau kena langsing-langsing, boleh terbakar rumah. Perbuatan kita tu asalnya main. Main ni haruslah kita kata. Walaupun sifat orang mukmin tu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin tu yang tidak buat benda-benda yang saja-saja begitu. Benda-benda sia-sia. Kita kata. Tapi tak apalah kita kata tak suka-suka hati. Ya. Suka hati pun kalau mengakibatkan rumah orang terbakar, boleh ke perbuatan itu salah ke tidak? Tak ada dalam zahir dalam Quran. Dalam hadis tak ada sebut muncul tu cerita baru. Cerita baru. Tapi kita nak belajar hukum daripada agama. Boleh juga. Boleh juga. Sebagaimana ulama-ulama telah memutuskan hukum wakaf tu haram. Sebab apa? Sebab dia kata membahayakan kesihatan. Membahayakan kesihatan. Bahkan macam bunuh diri. Setengah-setengah tu kata bunuh diri. Cuma secara berasal-asal. Dia bunuh diri itu tak boleh. Salah. Jadi salah lah. Wakaf tu tak ada dulu. Tengok hasil, akibatnya. Sama juga akibat main muncul tadi. Setengah-setengah tu putus jari. Tak kena rumah orang lain, dia sendiri tu dah. Dia sendiri yang putus jari. Adalah selalu kita dengar lah. Dekat-dekat raya ni, dekat-dekat ni, putus jari. Pasal dia main, apa dia ni? Dia panggil ni. Dia guna ni, buluh besar. Dia guna ubat kabak Kelantan. Guna tu. Waktu tu boleh meletup tu. Ramai orang masuk hospital muda-muda. Putus jari lah. Macam mana? Sepatutnya kita boleh buat keputusan dah waktu. Boleh buat keputusan dah. Benda tu tak ada munafaat. Apa munafaat? Budaya Islam kalau betul. Kalau budaya bangsa lain, mungkin nak hamba hantu ke nak hamba apa. Ikut dia. Betul lah. Dia orang tak ada tunjuk. Tak kira kita ni. Banyak sangat mudarat. Kalau tidak mudarat pada orang lain, mudarat pada diri sendiri. Mudarat pada diri sendiri tak boleh juga. Haram juga. Perahu tu kita bukan orang lain nak naik anak-anak kita. Tapi dengan sebab kita tu tenggelam anak kita. Tak boleh. Tidak nanti orang lain. Kalau orang lain pun iyalah. Lagilah tak boleh kita kata. Ni. Walaupun ayat ini zahirnya hanya menceritakan kisah Nabi Musa dan Khadir. Namun boleh juga disimpulkan daripadanya satu kaedah dalam hukum agama, iaitu keharusan merosakkan sebahagian daripada sesuatu demi mengekalkan keseluruhannya. Ikut tu boleh juga. Merosakkan sesuatu ni idha'atul mal. Haram. Idha'atul mal bila mensia-siakan harta. Merosakkan harta. Itu dilarang dalam agama. Tapi kalau ada maksud dengan merosakkan sikit tu, kita terhindar daripada mudarat yang lebih banyak. Maka boleh buat. Harus jadi. Tidak haram. Asalnya haram. Tidak haram. Macam ni lah. Dia buat ni. Maka ada wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kan? Nanti, dia kata kalau tidak rosak, ada raja yang zalim, ada. Dia tengok kalau perahu-perahu yang elok, dia akan ambil. Rampas. Tapi kalau perahu nampak berubah apa, dia tak ambil. Untuk lubang kecil tu boleh tampung pula. Jadi kita melakukan kerosakan kecil demi menjaga kerosakan yang besar. Daripada situlah ulama buat kaedah tu irtika akhaffid dararain. Qawaid fiqh. Jangan ingat qawaid tafsir saja, nanti qawaid tafsir qawaid fiqh ada. Irtika akhaffid dararain. Di bawah tu berapa ribu pula masalah. Kita melakukan dua kerosakan. Tapi antara dua itu mana yang lebih ringan? Kalau kita tidak buat yang lebih ringan, yang lebih besar akan berlaku. Sebab itu tak ada jadi masalah. Udah tukar kaki orang. Tak ada salah dia. Yang kita pergi terima. Kalau tak gerak, dia kata naik lagi, naik lagi. Gerak pun kadang-kadang naik lagi. Naik lagi. Lama-lama jadi orang bola. Orang bola. Dah sini lah ada.
Itulah ujian dalam dunia ni kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tak ada siapa situ mati. Kenapa jadi boleh? Sebab tadi banyaklah di bawah tu. Membunuh orang tak boleh. Tapi bunuh musuh, kalau tidak negeri kita hancur. Dia kuasai negeri kita. Dia boleh bunuh dia. Banyaklah hukum-hukum tu mana daripada sini lah. Inilah punca. Jangan kita ingat kisah-kisah dalam Quran semata-mata kisah. Nak ambil hukum tak boleh. Tidak sesempit itu. Tidak sempit itu. Kalau boleh ambil, memang boleh. Memang ulama begitu cara dia. Sebab itu dia boleh ambil banyak. Bukan ayat hukum saja dia boleh ambil hukum. Ayat yang zahirnya cerita pun boleh ambil hukum. Boleh bahkan kaedah hukum. Kaedah hukum. Di bawah kaedah tu banyak. Tahu sebanyak mana. Boleh keluar daripada situ. Baik. Baca lagi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Bermaksud, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama mereka, yakni umat Islam. Surah Al-Fath ayat 29. Daripada firman Allah ini dapat disimpulkan hukum agama bahawa kita umat Islam boleh bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan seharusnya berkasih sayang dan saling bersimpati sesama Islam. Dia boleh ambil. Padahal cerita ni cerita zaman Nabi dulu, Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersamanya, yang ni sahabat-sahabat tu lah, asyidda' alal kufar, keras terhadap orang kafir. Jadi kafir macam mana ni? Kafir harbi. Kalau tidak kafir harbi tak boleh. Tak boleh, kena kafir harbi. Kafir harbi itu musuh kita kena buat kerah lah. Tak boleh nak main lembut. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Nabi suruh pacung tekuk. Dalam Quran sendiri suruh. Dia bukan main-main. Kalau kita kata nak pukul ular, dia mati ular. Jangan patah tukar kayu gitu. Kayu yang kita pukul tu pun tak patah, ular pun mati. Jangan ular mati, kayu patah. Tak mati, kayu. Begitu. Jadi musuh begitu. Sebab menyeksa tak boleh. Menyeksa tak boleh. Apa ni orang panggil muslah. Muslah. Tak boleh. Kita kelar-kelar dia, kita seksa dia, kita potong dia, telinga dia. Gitu. Itu tak boleh. Kerana Islam ramai. Dilarang. Kalau boleh pun, bunuh boleh. Bersikap keras. Kalau nak perang, main lembut-lembut. Ke mana? Dalam perang, orang tak main lembut-lembut, main kasar. Kita boleh bersikap terhadap orang kafir. Padahal asalnya ajaran Islam ni lembut. Kalau ansur, lembut, terbuka. Tetapi ada kalanya kita boleh buat begitu dengan musuh. Boleh. Ambil daripada mana? Daripada cerita sejarah ni, sejarah sahabat. Sahabat begitu. Kan dia tu orang terpilih. Orang terpilih pun ada begini. Bukan makna orang terpilih ni dia tidak berperang. Tidak begitu. Bukan makna orang yang terpilih ni dia tak boleh bunuh orang secara hak. Secara hak. Sebab itu yang melaksanakan hukum hak sahabat Nabi yang terpilih. Sahabat Nabi yang terpilih. Yang pada waktu malam menangis. Ingat kepada Allah. Orang tu juga yang pancur orang. Tapi secara nampak? Tak boleh bunuh tu kalau tanpa hak. Dia kata illa bil haq. Melainkan dengan sebenar kan. Kalau dengan sebenar boleh lah. Tak ada perang ke apa boleh lah bunuh orang. Kalau tidak sebenar ni saja-saja pun. Itu tak boleh lah. Usah ke apa nama ni manusia, binatang pun tak boleh bunuh saja-saja. Saja. Kita nak berlatih menembak dia tempat kali tu. Tak boleh macam tu. Binatang tak boleh. Usah ke manusia. Boleh ni untuk nak makan. Kalau saya saja tak boleh. Boleh membunuh binatang hanya untuk nak makan. Boleh kan? Lepas tu kalau binatang tak boleh makan, buat apa sebenarnya? Tak boleh makan. Tak boleh kan? Tak boleh bunuh kan? Begitu.
Yang boleh bunuh ni untuk makan. Kalau tak ada maksud untuk makan, tak boleh bunuh, tak boleh menyeksa binatang. Itu pun ada panduan kan? Ada panduan kan? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibah. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah SWT telah mewajibkan ihsan pada semua perkara. Dia kena ada ke-19. Simpati tu kena ada. Memanglah Allah SWT kata boleh kita sembelih, nak makan itu kena sembelih. Tapi idza zabahtum fa ahsinul dhibah. Bila kamu sembelih, maka elokkan ihsan, muhsin, ahsin, ihsan. Fa ahsin, elokkan sembelih. Lagu mana? Dengan kita tidak pegang dia, kita rembah. Letak ke dinding tu kan? Dengan macam mana? Ihsannya duduk di mana? Dengan sembelih itulah. Dengan sembelih itu cara yang terbaik dia mati. Paling ringan. Sebab itulah dalam Islam dia, kalau hukum bunuh, dia kata la qawada illa bis-sayf. Imam Abu Hanifah pegang kuat benar tu. Pegang kuat benar hadis tu. Tak ada hukuman bunuh melainkan dengan pancung. Sayf. Sebab apa? Walaupun nampak ganah nampak tu. Bayangkanlah orang duduk diri gitu, jatuh ke panjang. Macut darah. Saya nampak teruk tu. Tapi itu ihsan yang Islam ada. Duduk situ. Bukan dengan cara pulah tekok. Bukan dengan cara kenakan kejutan elektrik ke. Bukan dengan cara kita disuntik ke. Tidak. Itu menyiksa. Tak ada ihsan. Ihsan terletak pada itu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Biar ada ihsan dalam membunuh kamu. Jangan la qawata illa bis-sayf. Itu caranya. Di satu pihak orang yang tengok takut. Orang Kelantan kata mengeri dan no. 20 tahun ingat. Sebab itu dia wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Itulah. Dia bukan nak sembunyi-sembunyi nak bunuh. Nak depan orang. Siapa nak tengok boleh tengok. Supaya apa? Supaya takut lah. Ni bunuh orang senyap-senyap. Tak tahu hati. Istihar. Tak ada siapa tengok. Mana nak takut? Ni takut tengok. Tapi orang yang kena bunuh itu sebenarnya dia paling ringan siksa. Untuk yang hidup menakutkan. Untuk yang kena bunuh paling ringan. Sebab sakit-sakit ni yang kait dengan ni saraf dalam otak ni kalau putus tak ada. Tak ada merasa. Mana sakit. Itulah hikmah yang suruh sembelih apa tu. Ihsan duduk di situ. Fa ahsinul dzibha. Duduk di situ. Orang Islam ni dia ancam gitu. Sebab itu dia suruh kalau bunuh teruslah. Jangan menyeksa dia. Baca. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Bermaksud, berkatalah ia, yakni Syuaib kepada Musa, aku hendak mengahwinkan kamu dengan salah seorang dari 2 anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau menggenapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang yang baik layanannya. Surah Al-Qasas ayat 27. Daripada kisah Nabi Musa dan yang diceritakan oleh Allah ini dapat juga disimpulkan hukum agama, iaitu mas kahwin boleh juga berupa manfaat yang terhasil dari usaha dan kerja seseorang. Macam ni kan, dia kata aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari 2 anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Jadi itu mas kahwin. Jadi ni cerita Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib mengikut ramai ulama kata begitu. Apa dia akhir kita Wan Azhar, dia kata dalam tafsir Maududi tidak begitu. Saya pun tak ada nak tengok lagi.
Dia tu orang besar. Dia orang besar kalau dia kata gitu mungkin ada pendapat. Tapi yang kata begini pun ada juga begitulah. Wallahu a'lam. Kita kena semut. Tapi banyak yang dia kata banyak betul. Dia kata orang duduk kata kan. Sehingga orang buat kad kan. Kalau nak kahwin tu biar jadi baguslah hubungan tu seperti Muhammad dengan Khadijah, seperti Yusuf dengan Zulaikha, seperti Adam dengan Hawa, macam-macam yang sebut kan. Yusuf dengan Zulaikha tu tak betul. Yusuf tak kahwin dengan Zulaikha. Maulana Maududi sebut. Lepas tu Khadir dengan apa ni Musa. Khadir tu bagi dia lebih tepat malaikat. Lebih tepat malaikat. Orang lain kata Khadir itu manusia. Jadi ini perbezaan pendapat lah. Dulu suatu ketika dahulu saya pun keberatan juga nak terima tu. Lepas tu kita buat kajian. Saya lebih yakin Khadir ni malaikat sekali. Ada bukti-bukti banyak. Dalam syarah Bukhari saya dah tulis. Saya lebih yakin. Ni pun mungkin juga. Allah a'lam. Tengok dulu lah, cek. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini Syuaib. Wallahu a'lam, dengan tepatnya kita kena cek dulu lah. Kalau kita kata ini Nabi Syuaib ataupun orang lain pun, maknanya dalam Quran sebut bukan mas kahwin itu dalam bentuk cash. 10,000 ke berapa ribu kita kata tak ni. Mas kahwinnya ialah kamu kerja dengan aku selama 8 tahun. Kalau 10 tahun tu lagi bagus kata dia. Itu suka hati kamu lah. Hak mestinya 8 tahun. Nabi Musa pun bekerja lah. Jadi pada kisah Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah ini dapat juga disimpulkan hukum agama. Iaitu mas kahwin boleh juga berupa manfaat yang terhasil dari usaha dan kerja seseorang. Ada ulama yang menyimpulkan begitu walaupun bukan semua setuju. Seperti inilah. Apa mas kahwinnya Quran? Mengajar baca Quran apa tu. Setengah ulama tak mahu. Dia mesti kena duit. Harta, sesuatu harta. Tapi ada yang berpendapat begitu. Bahkan dalam hadis pun Nabi SAW suruh ajar. Sahihnya boleh. Apa nama ni? Jadi banyak lagi sebenarnya kisah-kisah seperti ini. Seperti biasalah, saya tidak buat contoh banyak. Kalau dalam kitab ni kan, dia lebih banyak kadang-kadang. Setengah-setengah tepat tu lebih banyak. Setengah-setengah tepat tu tak banyak juga. Kalau kitab ni kan, dia lebih banyak. Kadang-kadang tu contoh tu. Sebab saya nak rekah, saya paling banyak 4. Satu tu 4. Kalau tidak 3 gitulah. Tapi kalau dalam kitab ni, kadang-kadang dia banyak. Ni di sini. Ini ada. Saya ada bookmark. Di sini ada. Dia buat contoh. Tadi yang contoh kita tu ada. Dua-dua tu ada sini. Itu sebanyak tu saja. Dia pun tak banyak. Padahal ni 2 jilid ni. Setengah-setengah tu dia banyak kan. Setengah-setengah tu tak banyak. Okey, tak apa. Maknanya kalau kita bertemu perumpamaan ke dalam Quran ataupun cerita ke, jangan ingat tidak ada di celah-celah dia tu boleh dia keluar hukum agama. Boleh. Banyak yang macam tu. Itu kena berhati lah.